Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tajuk yang ditaklifkan kepada saya untuk berkongsi bagi pengisian ini ialah pengenalan jamaah Islamiah, iaitu suatu tajuk yang merupakan tajuk asas yang sebelum daripada itu sudah semestinya kita telah pun membincangkan tajuk-tajuk yang lebih awal sebelum daripada itu untuk sampai kepada tajuk ini. Yang pertama, biasanya kita mulakan dengan perbincangan tentang akidah. Di sana ada perbincangan dia, kemudian selepas tajuk akidah yang menjadi jawapan kepada persoalan-persoalan asas, siapa yang mencipta kita, siapakah kita, apakah tujuan penciptaan hidup ini untuk apa, kemudian apa yang akan berlaku selepas kita mati dan pengakhirannya, serta apa tanggungjawab kita. Lalu di sana tajuk yang kedua ialah tajuk tuntutan daripada akidah itu, iaitu tajuk ubudiyah. Dan dalam tajuk ubudiyah itu biasanya dibincangkan tentang konsep ibadah, dibincangkan tentang Islam sebagai satu agama yang syumul. Ibadat dalam Islam ini adalah kehidupan manusia itu seluruhnya, konsep ibadat yang syumul. Kemudian selepas tajuk konsep ibadat yang syumul itu, biasa kita tekankan tentang kewajipan dakwah yang menjadi salah satu daripada amal Islami selain daripada tarbiyah, siasah, dakwah, yang mana ada fiqh dakwahnya dan perbincangan berkait dengan dakwah. Kemudian barulah masuk kepada kewajipan melaksanakan amal Islami termasuk dakwah tadi secara jamaah, dan barulah masuk pada tajuk perbincangan yang ditanggungjawabkan ke atas saya, iaitu membincangkan tentang kewajipan untuk melaksanakan amal Islam ataupun kerja-kerja dakwah, tarbiyah, siasah dan sebagainya secara berjamaah. Baik. Topik berkait dengan jamaah ini kita boleh lihat dalam beberapa buku, antaranya buku Durus Al-Amal Al-Islami Said Hawa, ada terjemahan dia dalam terbitan pustaka Dewan Pustaka Fajar, memahami prinsip-prinsip amal Islami. Kemudian buku Jama'atul Muslimin daripada Salah Sawi, buku At-Tariq ila Jama'atul Muslimin oleh Syekh Hussein Muhsin Al-Jabir, termasuk juga buku Abjadiyat At-Tasawur Al-Haraki lil Amal Al-Islami, Tasawur Asasi Gerakan Islam oleh Syekh Fatih Khan, membincangkan tajuk-tajuk ini. Ia bermula, kalau Syekh Fatih Khan dimulakan dengan pada peringkat awalnya tentang memahami bahawa kehidupan manusia ini sendiri adalah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang memerlukan kepada jamaah. Manusia ini adalah makhluk sosial. Dia tak boleh hidup bersendirian. Allah ciptakan manusia ini perlu kepada kehidupan bermasyarakat. Makhluk manusia ini dia perlu pada orang lain dalam hidup dia. Itu yang pertama. Maknanya memang manusia diciptakan untuk menunaikan keperluan-keperluan dalam hidup itu, maka manusia perlu kepada orang lain, atau disebut sebagai perlu kepada kumpulan atau jamaah. Baik. Kita ambil contoh yang mudah lah. Kalau kita nak makan nasi contohnya. Nak makan nasi tidaklah semudah itu. Kita perlukan kepada orang yang mengusahakan sawah padi. Kalau dulunya perlukan kepada lembu pembajak, perlukan kepada kenderaan mesin pembajak. Nak perlukan kerbau pembajak pula mesti ada penternak, perlukan mesin pembajak, perlukan kepada kejuruteraan mekanikal, otomotif dan sebagainya. Kemudian perlukan kepada kilang padi, perlu ada pengilang, perlu ada pengurus kilang, pekerja kilang. Kemudian perlu pula kepada pembekal, peruncit, penjual, dan nak lahirkan pengurus kilang kena ada universiti untuk keluarkan graduan. Kemudian dah beli di kedai pula kena ada tukang masak, sehinggalah sampailah kita boleh makan nasi tersebut. Maknanya tidak mudah untuk kita suap nasi ke mulut, melainkan mestilah memerlukan kepada penternak, memerlukan kepada engineer, memerlukan kepada pengilang, pengurus, universiti, pembekal, pembeli, penjual dan sebagainya. Maknanya kalau seorang-seorang saja nak uruskan semua itu untuk boleh makan nasi, maka bertahun-tahunlah baru kita boleh makan nasi. Baik, itu contoh mudah, analogi mudah untuk menggambarkan bagaimana perlunya manusia ini kepada hidup bermasyarakat dan berjamaah. Baik. Yang keduanya ialah
Islam adalah agama jamaah. Kan sesuai dengan fitrah manusia yang memerlukan hidup bermasyarakat, hidup berjamaah, maka Islam juga satu agama yang menyarankan kita hidup berjamaah. Baik, daripada mana dalil dia? Antaranya ialah pensyariatan syariat dan ibadat dalam Islam itu sendiri. Kan? Di sana adanya hukum berkait dengan munakahat, berkeluarga. Menggambarkan Islam mengajar kita hidup berkeluarga, juga sebuah jamaah yang kecil. Kan di sana ada peraturan berkait dengan kejiranan, kan al-jar qabla dar, jiran sebelum kita mendirikan rumah, mengajar kita hidup berjiran, bermasyarakat. Di sana ada pensyariatan solat berjamaah, juga membangunkan institusi masjid sebagai tempat berhimpun. Adanya solat Jumaat, perkumpulan wajib, maknanya orang Islam lelaki sekurang-kurangnya seminggu sekali berkumpul untuk mendengar tazkirah, ucapan khutbah, kan, dan juga sembahyang berjamaah di masjid. Kan. Di sana pula ada kewajipan zakat berkait dengan menolong orang lain yang susah, orang yang senang tolong orang susah, asnaf. Ada kewajipan-kewajipan yang berkait dengan haji, juga perhimpunan manusia yang ramai. Kan ada bab muamalah, bab jual beli, berkaitkan kita mesti berhubung dengan orang untuk proses jual beli. Dalam bab jual beli pula ada di sana bab syarikah, perkongsian, perniagaan dan sebagainya. Ini menggambarkan bagaimana dalam syariat Islam itu sendiri suatu agama, suatu syariat ibadat yang mengajar kepada kita untuk hidup berjamaah. Sama ada dalam bab nikah, kahwin, dalam bab urus niaga, jual beli, dalam bab pelaksanaan kenegaraan dan pemerintahan Islam, dalam bab solat berjamaah, dalam bab haji, dalam bab zakat, bab ekonomi. Kesemuanya itu adalah syariat yang diturunkan oleh Allah yang memerlukan kepada kita berinteraksi dan berhubung dengan orang lain. Maknanya ianya adalah suatu syariat yang mengajar kita berjamaah dan menunaikannya dengan konsep ta'awun, tolong-menolong dan berjamaah. Baik. Ini merupakan hujah yang kedua bahawa perlunya kehidupan berjemaah itu tadi. Baik. Apabila merujuk kepada amal Islami, yang kita gunakan istilah amal Islami lah, kerja-kerja Islam. Yang mana kerja Islam ini dalam perbincangan yang luas. Termasuk di dalamnya usaha-usaha jihad, dakwah, kan, jihad dengan segala cabangnya, jihad ilmu, jihad harta, jihad pembelajaran, dakwah, politik, tarbiyah, pendidikan, kesemuanya ini termasuk dalam amal Islami. Yang mana ada matlamat dia. Di antara matlamat amal Islami ini kita boleh baca antaranya dalam surah At-Taubah. Ketika Allah sebut tentang hijrah dikaitkan dengan jihad, ayat sebelumnya ayat 39, illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu tidak mau berjuang, maka Allah gantikan dengan kaum yang lain. Lepas tu Allah sebut ayat 40, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kamu tidak mahu menolongnya, sesungguhnya Allah pernah menolongnya. Ayat itu menceritakan tentang peristiwa hijrah dikaitkan dengan jihad. Di hujungnya disebut matlamatnya ialah apa dia? Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Menjadikan kalimah seruan kekufuran itu sebagai seruan yang rendah, dan kalimatullahi hiyal ulya, kalimah Allah menjadi kalimah yang tinggi. Itu adalah matlamat amal Islami, iaitu untuk mendaulatkan Islam. Sama dalam surah Al-Baqarah, hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah, sehingga tidak terjadinya fitnah dan jelas semata-mata agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah Saf ayat 9, Allah sebut huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dan dialah yang mengutuskan rasul itu dengan hidayah dan agama yang benar. Tujuan perutusan Rasul dan hidayah itu ialah, dan Islam sebagai cara hidup agama yang benar itu tujuannya apa dia? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, bagi memenangkan Islam itu di atas seluruh agama yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun tidak disukai oleh orang-orang yang musyrik. Baik, ini dalil-dalil tentang matlamat amal Islami. Maka gagasan yang besar yang disebut oleh Ustaz Hasan Al-Banna sebagai Ustaziyatul Alam, untuk iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama bukanlah satu kerja yang mudah.
untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai ustaziyatul alam, bukan suatu perkara yang mudah, maka ia tak boleh dilakukan secara bersendirian, melainkan dilakukan dengan secara berjamaah. Baiklah. Di manakah dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis berkait dengan kewajipan untuk kita melakukan usaha-usaha ini secara berjamaah? Di antaranya dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah kamu menjadi suatu golongan, suatu ummah, ai jamaah, yang yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut ayat 100, 102, 103, 104 daripada surah Ali Imran. Kan? Wal takum minkum ummah, hendaklah kamu jadi satu ummah, ai jamaah, satu golongan, bukan umam, bukan jamaah-jamaah. Dan ayat ini diletakkan selepas daripada ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Kan Allah suruh kita bersatu, jangan berpecah belah. Maka bagaimana cara untuk tidak berpecah belah? Mestilah secara bersatu dan secara berjamaah dalam satu jamaah. Ayat 105 juga melarang kepada kita berpecah dan berselisih. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Janganlah kamu jadi golongan yang berpecah dan berselisih. Maka ayat 104 itu menekankan kepada kita tentang hendaklah kita menjadi satu jamaah, dan sifat jamaah itu kan didatangkan ummah itulah bentuk nakirah dalam bahasa Arabnya, tidak tertentu. Yang dikhususkan dengan sifat jamaah itu ialah dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, yakni menegakkan penguatkuasaan Islam, kuasa dalam Islam, dan juga melaksanakan kerja dakwah secara berjamaah. Di antara lainnya juga ialah di dalam surah Saf. Dalam surah Saf ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Kan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang, berperang pada jalan Allah dalam satu saf, iaitu secara berjamaah dalam satu jamaah, satu saf, bukan sufufan, bukan jamaah-jamaah atau saf-saf. Satu saf, yang saf itu digambarkan seperti satu binaan yang kukuh, iaitu satu kumpulan yang tersusun, yang teguh, yang kuat, yang ada syarat-syaratnya. Baik. Maka di antaranya lagi di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd." Orang-orang beriman lelaki dan orang-orang beriman perempuan, sebahagian mereka adalah penolong kepada sebahagian yang lain. Orang lelaki beriman dengan orang perempuan yang beriman, sebahagian mereka adalah penolong, pembantu kepada sebahagian yang lain. Antaranya lagi dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah oleh kamu hai Muhammad, inilah jalanku, yakni Islam. Aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah, di atas hujah yang kukuh. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang berserta denganku, orang-orang yang bersama denganku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, bukanlah aku daripada kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara dalil ayat-ayat Al-Quran tentang kepentingan kerja secara berjamaah. Dan tadi saya baca ayat surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan sebagainya penolong kepada sebahagian yang lain. Mereka saling tolong-menolong secara berjamaah. Untuk apa dia? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Surah At-Taubah ayat 71. Orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan sebahagiannya penolong kepada sebahagian yang lain dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dalam rangka mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan juga taat kepada Allah dan Rasul. Dari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita dengar, hadis yang panjang daripada
Huzaifah Ibn Yaman, iaitu talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hadis yang panjang yang Huzaifah Ibn Yaman tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah ada selepas kebaikan ada kebaikan-keburukan, sehingga sampai di hujung hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Huzaifah akan ada penyeru-penyeru yang menyeru kepada pintu neraka Jahannam. Maka siapa yang mengikutinya, mereka juga akan dibawa, diheret ke dalam neraka Jahannam. Maka Huzaifah tanya pada sifatkan mereka itu, dan Nabi sebut sifatnya, iaitu mereka itu kulit seperti kulit kamu, kulit kita, dan juga bercakap dengan bahasa kita, lisan kita. Lalu selepas disebut sifat-sifat golongan itu, Huzaifah tanya kepada Nabi SAW, apakah yang engkau perintahkan kepada kami kalau kami ada pada masa itu? Maka Nabi sebut, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu iltizam dengan jamaah muslimin dan juga pemimpin-pemimpin mereka. Baik, di antaranya juga di dalam hadis Nabi SAW, yang ini yang saya ambil dalam buku Durus fi al-amal al-islami, Ustaz Almarhum Syekh Hawa, yadullahi ma'al jamaah, sabda Nabi SAW, yadullahi ma'al jamaah wa man syadza fin nar wa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Pertolongan Allah itu bersama dengan jamaah, dan barang siapa yang mengasingkan diri, maka dia akan diasingkan di dalam api neraka. Sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang memencilkan diri. Itu di antaranya. Di antaranya lagi hadis Nabi SAW, ya, saya petik ini di antara dalam buku Jama'atul Muslimin Dr. Salah Sawi. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad, al-jama'atu rahmatun wal firqatu azab. Jamaah itu rahmah dan firqah, perpecahan itu adalah azab. Nah, dan dalam hadis juga dalam Musnad Imam Ahmad, ada dalam Sahih Tirmizi, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Kalian hendaklah wajib bersama dengan jamaah dan menjauhi firqah, kumpulan-kumpulan yang berpecah. Kemudian di antaranya hadis yang biasa kita dengar, daripada riwayat Imam Ahmad, an Muaz bin Jabal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana dhi'bul insan ka dhi'bil ghanam ya'khudhu asy-syata al-qasiyata wan nahiyah wa iyyakum wasyi'ah wa 'alaikum bil jama'ah wal 'ammah wal masjid. Dalam satu riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya syaitan adalah serigala kepada manusia, sebagaimana serigala kepada kumpulan kambing yang akan menerkam mana-mana kambing yang keluar daripada kawanan ataupun menyendiri. Maka kerana itu jauhilah daripada perpecahan, hendaklah kamu bersama dengan jamaah, bersama dengan orang ramai, dan bersama dengan masjid. Baik. Itu di antara dalil-dalil daripada hadis Nabi SAW tentang keperluan kita untuk menjayakan agenda amar ma'ruf nahi munkar, agenda dakwah, daripada surah Yusuf ayat 18 tadi, qul hadhihi sabili, agenda peperangan untuk memenangkan Islam dalam surah Saf, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan, dan dalam surah Ali Imran, termasuk hadis-hadis Nabi SAW yang menjadi dalil kepada kita tentang kewajipan untuk kita mengikut sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi dalam menggerakkan usaha dakwah, dalam menggerakkan usaha jihad, dalam menggerakkan usaha amar ma'ruf nahi munkar, malah dalam kerangka nak menegakkan syariat Islam, untuk mendirikan negara Islam bagi tujuan untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha itu dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan dengan secara berjamaah. Maka menjadi kewajipan ke atas kita untuk menjayakan perkara tersebut juga secara berjamaah. Saya tidaklah berhasrat untuk membincangkan di kesempatan ini berkait dengan perbincangan panjang oleh para ulama tentang takrif atau pembahagian jamaah itu sendiri, sebagaimana yang disebut oleh Imam Asy-Syatibi dalam perbincangan tentang 5 pendapat ulama dalam membincangkan takrif jamaah, jamaatul muslimin, yang panjang. Cuma sedikit saya sentuh di sini tentang perbincangan di kalangan para ulama tentang adakah jamaah yang ada hari ini adalah jamaatul muslimin yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW, ataupun jamaatun minal muslimin. Itu hanyalah sedikit perbincangan dalam fenomena dan realiti baru yang ada pada hari ini, iaitu realiti umat Islam yang tidak ada khalifah, tidak ada amirul mukminin,
maka umat Islam ada di seluruh dunia, tapi tidak ada amir, tidak ada khalifah yang memimpin keseluruhan umat Islam ataupun sawadul a'zam di kalangan umat Islam, maka timbul perbincangan di kalangan ulama tentang adakah jamaah-jamaah yang ada pada hari ini adalah jamaah muslimin ataupun jama'atun minal muslimin. Apapun, sama ada jama'atul muslimin ataupun jama'atun minal muslimin, tetap juga menjadi kewajipan kepada kita untuk mengikut jejak langkah Nabi SAW dalam kerangka Nabi mendaulatkan negara Islam, memenangkan Islam. Nabi mulakan dengan gerak kerja secara berjamaah, maka menjadi sunnah kepada kita juga untuk menjayakan kerja at-tariq ila jama'atil muslimin, jalan kepada menuju jamaah muslimin untuk melahirkan kesatuan umat Islam. Khilafah Islam yang dipimpin oleh seorang pemimpin Islam itu tetap juga menjadi kewajipan kepada kita untuk melaksanakannya juga secara berjamaah dengan adanya pemimpin, adanya perencanaan, adanya perancangan, adanya perbincangan dan adanya disiplin-disiplin dalam berjamaah tersebut. Baiklah. Seterusnya, apabila kita membincangkan tentang kewajipan berintimak dengan jamaah Islam di peringkat lokaliti masing-masing, di peringkat negara-negara masing-masing, timbullah isu tentang ta'addudil jamaah, banyaknya jamaah. Maka apakah dia kayu ukur, ciri-ciri untuk kita berintimak ataupun menggabungkan diri kita dengan jamaah yang ada itu tadi? Baik, yang pertama, mestilah kita melihat terlebih dahulu ciri-ciri yang ada pada sesebuah jamaah itu untuk kita menggabungkan diri dengannya. Yang pertama, mestilah jamaah itu meletakkan ciri-cirinya. Yang pertama, Rabbaniyah, iaitu meletakkan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas sebagai sumber rujukan yang tertinggi, sebagai dasar kepada perlembagaan jamaahnya, sebagai sumber kepada pergerakan jamaah dia. Mestilah sumbernya ialah Al-Quran dan Sunnah. Yang terpesong daripada Al-Quran dan Sunnah, yang lari daripada Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan jamaah Islam. Yang keduanya ialah mestilah jamaah itu jamaah Islam yang zatiyah, iaitu jamaah yang timbul hasil daripada kesedaran terhadap tuntutan keperluan untuk bekerja, menegakkan amal Islami, kerja-kerja Islam secara berjamaah. Bukan jemaah yang timbul la syarqiyah la gharbiyah, kerana terikut-ikut dengan gerakan di barat atau di timur, terpengaruh dengan gerakan revolusi, gerakan reformasi, gerakan ideologi yang mana-mana daripada barat ataupun tidak. Dia timbul daripada kesedaran tentang kewajipan yang mesti ditegakkan oleh umat Islam dalam realiti ini terhadap kewajipannya dalam agama itu tadi. Baik. Yang ketiga, mestilah jamaah itu juga jamaah yang alamiyah. Perjuangannya bersifat sejagat. Tidak terikat semata-mata dengan lokal. Dia mengambil tahu tentang umat Islam di negara-negara yang lain, membina hubungan, kemudian menjalinkan gerak kerja ke arah yang sama untuk menyatukan umat Islam, mengembalikan semula empire ataupun khilafah Islam itu tadi. Mereka cakna terhadap perjuangan umat Islam, nasib umat Islam di negara-negara, berusaha untuk menyatukan umat Islam, membela Palestin dan sebagainya. Kemudian mestilah ciri-cirinya syamilah, memperjuangkan Islam dalam bentuk yang syumul, tidak ijtizat, tidak dilihat membawa Islam dalam satu sudut sahaja. Mestilah membawa perjuangan yang syumul, yang mencakupi pendidikan, memberi penekanan juga tentang kebajikan, mengambil tahu tentang sosioekonomi politik, mengambil tahu tentang budaya, mengambil kira juga tentang pentarbihan, pendidikan dan kesemua aspek-aspek yang ada di dalam Islam. Mungkin dia berdaftar sebagai NGO bagi satu-satu pengkhususan atau mendaftar sebagai sebuah parti politik, tetapi gerak kerjanya itu syumul, akan membawa satu usaha yang menyeluruh, tidaklah bentuk yang khusus sahaja. Sebagai contoh, gerakan dalam bidang kerohanian sahaja, atau gerakan dalam bidang pendidikan sahaja, ataupun gerakan dalam bidang dalam bidang tazkiyah sahaja, dalam usaha nak ajak orang sembahyang sahaja. Bukan kata salah, tetapi perjuangan Islam, jemaah Islam, sifat dia mestilah menyeluruh, sebagaimana Nabi SAW tu sebagai imam salat,
ketua keluarga. Nabi lah juga yang menjadi pemimpin negara, ketua turus tentera, menegakkan usaha-usaha untuk mempersadai Islam. Kemudian sifat-sifat yang lain sebagaimana sifat Islam juga menjadi sifat kepada jamaah Islam ini, iaitu sifat murunah, iaitu bersifat anjal, tegas pada perkara yang bersifat thawabit, perkara yang tetap dasar fundamental, tetapi bersifat terbuka dalam perkara-perkara furuk dan cabang. Tak boleh jamaah Islam ini menjadi sebuah jamaah yang menyeru kepada satu satu mazhab dalam fiqh atau satu aliran dalam umat Islam, kemudian mengajak untuk menolak mazhab yang lain atau pendapat fiqh yang lain, selagi mana dalam ruang kerangka perkara-perkara furuk atau perkara-perkara cabang yang menjadi perkara yang mutaghayyirat, yang boleh berubah dalam Islam. Baik, di antaranya juga ialah sifat-sifat Hizbullah yang kita boleh petik daripada surah Al-Maidah ayat 54 ayat 56. Yang mana di antaranya dalam ayat itu Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dini. Barang siapa yang murtad daripada agama kamu, daripada kalangan kamu dalam agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaum. Allah akan gantikan dengan satu golongan. Dan golongan ini disebut oleh Allah sebagai golongan yang akan memenangkan Islam. Malah disebut Hizballah humul ghalibun. Inilah golongan yang disebut sebagai Hizballah, kumpulan Allah, parti Allah yang pasti akan menang. Antara sifatnya ialah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Iaitu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka nak faham maksud Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah, maka perlulah kita melihat tafsir ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang sifat-sifat mereka yang dicintai oleh Allah. Antaranya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, adalah ikut aku, maka ikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut perjuangan Nabi, ikut dakwah Nabi, ikut gerak kerja Nabi, sebagaimana Nabi menegakkan Islam dalam bentuk yang syumul. Kemudian azillatin 'alal mu'minin, bersifat lembut lunak kepada sesama orang beriman, berlapang dada pada perkara-perkara furuk dan cabang khilafiyah, menyeru kepada penyatuan dan kesatuan ummah. A'izzatin 'alal kafirin, tegas dengan kekufuran. Dan antaranya juga sifat itu ialah berjihad pada jalan Allah, la yakhafuna laumata laim, tidak menghiraukan celaan orang-orang yang mencela. Jemaah Islam yang tegas dan tegar di atas kebenaran melalui tempoh masa perjuangan, diuji dengan mehnah, dengan tribulasi, dipenjarakan, disekat, dimusuhi, kemudian ditekan, tetapi kekal bertahan menjadi jemaah yang terus untuk berdepan dengan mehnah dan tribulasi, tidak menghiraukan celaan, tentangan musuh-musuh yang mencela dan menentang. Ini mesti ada pada sifat-sifat jemaah tersebut. Dan inilah yang kemudiannya Allah sebut mereka berwala kepada Allah, Rasul dan kepada pemimpin. Yang mana pemimpin itu innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Pemimpin yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifat-sifat Hizbullah, mencintai Allah, Allah mencintai mereka, bersifat lunak sesama mukmin, tegas dengan kekufuran, berjihad, tidak menghiraukan celaan orang-orang yang mencela, dan walak kepada Allah dan Rasul serta kepada pemimpin atau kepada sesama orang-orang yang beriman yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita tengok list itu, maka ciri-ciri jemaah ini ada pada jemaah mana-mana jemaah, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk berintimak dengan jemaah tersebut. Cuma timbul isu, bagaimana kalau tiba-tiba ada banyak jemaah? Maka lihatlah ciri-ciri tadi. Kalau boleh kata ada belaka pada semua, maka tengoklah pula ciri-ciri yang lain, iaitu di antaranya kita melihat manakah dia yang terlebih awal ditubuhkan. Dengan tujuan untuk melaksanakan kewajipan tadi. Tubuh bukan kerana tak puas hati, tubuh bukan kerana nak bersaing, tubuh bukan kerana saja suka-suka, tapi tubuh itu kerana kewajipan dan tuntutan pada masa itu untuk menubuhkan jemaah tersebut. Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, idza buyi'a li khalifataini faqtul akhir minhuma. Kalau diberi bai'ah pada dua orang khalifah, maka perangilah khalifah yang kedua. Baik. Kenapa perangi khalifah yang kedua? Kerana telah ada jamaah yang dipimpin oleh khalifah yang pertama. Yang pertama itulah yang mesti kita memberikan intimak, sebab ia tubuh kerana kewajipan untuk melaksanakan perintah Allah. Apa alasan lagi kita nak menubuhkan yang kedua?
Yang inilah yang dibincangkan oleh Syekh Hussein Muhsin Ali Jabir dalam buku dia At-Tariq ila Jama'atil Muslimin. Kerana kalau kita ada dalam sebuah negara yang belum ada jamaah, maka kita timbul kesedaran, wajib kita menggerakkan jamaah, mewujudkan jamaah. Kalau kita berada di sebuah negara yang sudah ada jamaah Islam, tengok syarat-syarat dan ciri-ciri dia. Kalau syarat-syarat dan ciri dia menepati semua ciri-ciri jemaah Islam tadi, ada kelemahan sikit sebanyak di sana di sini, maka jadi kewajipan kepada kita untuk berintimak dengan jemaah itu dan memperbaiki di mana kelemahan-kelemahan yang ada. Anggaplah itu sebagai sebahagian berjihad kita untuk memperkemaskan kekurangan dan kelemahan tersebut. Tapi kalau kita berada di sebuah negara yang sudah ada banyak jamaah, macam konteks negara kita, maka Syekh Hussein Muhsin Ali Jabir kata, tengoklah ciri-ciri ini, dan kalau sekiranya ciri-ciri ini semua ada pada mana-mana jemaah tadi, lihatlah yang mana yang paling dekat dengan hujah dan dalil. Dan saya tambahkan tadi, iaitu kita tengoklah yang paling awal ditubuhkan itu tadi, adakah ciri-cirinya menepati? Kalau ada di mana kelemahan dan kekurangan, tak sepatutnya kepada kita menubuhkan jemaah yang baru. Cukup kepada kita untuk taat, untuk kita berintimak dengan jemaah yang ada itu dan melengkapi serta memperbaiki di mana kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang ada. Tapi dalam konteks hari ini, bila sudah ada banyak jemaah, bila kita bersama dengan jemaah yang paling awal yang ditubuhkan bagi tujuan mencapai tuntutan agama itu tadi, janganlah pula kita berbalah dengan jemaah-jemaah yang timbul kemudiannya. Menjadi kewajipan kepada kita untuk mendekatkan, untuk kita saling mendekatkan dan merapatkan, bekerjasama dalam perkara yang kita sepakati dan berlapang dada dalam perkara yang kita perselisihkan, dengan syarat kita mestilah berusaha ke arah untuk penyatuan ummah, menyatukan semua kumpulan-kumpulan ini di bawah satu lembayung pada satu ketika nanti, insya-Allah. Dan itulah, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, timbul sedikit perbincangan sebagaimana yang telah saya sebutkan, iaitu tentang jama'atul muslimin yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di sini kita petik daripada perbincangan yang disebut oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Imam Asy-Syatibi mengemukakan beberapa hadis mengenai jamaah, lalu dia membuat kesimpulan bahawa hadis-hadis berkait dengan jama'atul muslimin itu terbahagi kepada 5 perkara. Jamaah ni sama ada, yang pertama pendapat ulama, jamaah ialah penganut ataupun umat Islam apabila mereka bersepakat di dalam suatu perkara, maka itu dimaksudkan dengan jamaah. Baik. Dan yang ini yang biasanya disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Yang keduanya ialah jamaah, iaitu masyarakat umum daripada penganut Islam. Maka umat Islam ni semuanya adalah jamaatul muslimin. Semua umat Islam adalah jamaatul muslimin. Yang ketiganya ialah sekelompok daripada kalangan ulama mujtahidin. Yang dimaksudkan dengan jamaah itu ialah kumpulan ataupun golongan ulama-ulama yang mampu berijtihad, ulama-ulama mujtahidin. Yang keempat, jamaah itu ialah apabila umat Islam ataupun majoriti umat Islam yang menyepakati seorang amir, seorang ketua. Yang ini biasanya dikaitkan dengan adanya sultah, kuasa. Dan yang kelima, ada juga yang mentakrifkan jamaah itu ialah jamaah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in secara khusus. Baik. Kesimpulannya, dalam buku Syekh Hussein Muhsin Ali Jabir ini, dia membuat kesimpulan bahawa Imam Syatibi menguatkan bahawa yang dimaksudkan dengan jamaah ialah jamaatul muslimin apabila mereka menyepakati seorang amir. Pendapat ini didukung oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Timbul sedikit isu yang saya sebutkan peringkat awal tadi, iaitu dalam konteks di zaman Nabi SAW. Tak timbul perbincangan bahawa umat Islam yang menganut Islam duduk di bawah kepimpinan Nabi, maka mereka itu adalah jamaatul muslimin dan Nabi adalah pemimpinnya. Begitulah yang berlaku selepas itu di zaman khilafah Islam, khulafah ar-Rasyidin. Begitulah juga disambung oleh kepimpinan sultan ataupun khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sehinggalah walaupun berlaku di hujung-hujung kejatuhan khilafah Islam, berlakunya perpecahan, tetapi masih lagi ada khalifah Islam, iaitu yang dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II, khilafah Islam dalam empire kerajaan Islam Uthmaniyah, khilafah Uthmaniyah. Masa itu Sultan Abdul Hamid II tadi adalah pemimpin kepada seluruh umat Islam ataupun sawadul a'zam, majoriti umat Islam yang taat, yang duduk di bawah kepimpinannya.
Pada zaman itu tak timbul isu tentang Jamaatul Muslimin. Apa yang menjadi perbahasan kita pada hari ini ialah apabila jatuhnya khilafah secara rasminya tahun 1924, bila Mustafa Kamal Atatürk menjatuhkan sistem khilafah, memansuhkan secara rasmi sistem khilafah, maka pada ketika itu umat Islam sudah tidak ada lagi khalifah ataupun amirul mukminin. Maka bila umat Islam tidak ada amirul mukminin, maka perbincangan tentang jamaah muslimin ini timbul kembali. Bagaimana kewajipan jamaah muslimin? Yang kita semua tahu bahawa kewajipan jamaah muslimin yang ditunjuk oleh Nabi SAW ialah untuk melaksanakan kerja-kerja jihad, kerja-kerja dakwah, kerja-kerja tarbiyah, siasah bagi tujuan mendaulatkan Islam. Yang kita sebut yuzhirahu ala dini kulli dalam surah Saf ayat 9 tadi. Bagi menzahirkan, memenangkan Islam di atas seluruh agama yang lain. Yang disebut oleh ulama dengan iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan memimpin memimpin dunia dengan agama. Yang disebut sebagai wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya dalam surah At-Taubah ayat 40 atau surah Al-Baqarah tadi. Wa qatilum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Ya, kesemuanya ini menjadi cita-cita dan matlamat objektif Islam, iaitu yang Imam Hasan Al-Banna perincikan jalannya dalam Maratibul A'mal, dalam peringkat gerak kerja, iaitu yang atas sekali ialah Ustaziyatul Alam. Tujuan dia untuk menjadikan Islam ini sebagai satu kuasa yang akan memimpin dan membimbing alam semesta. Yang kita sebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu tadi. Maka nak capai gagasan ini memerlukan kepada kita kembalikan semula khilafah Islam yang telah hilang. I'adah al-khilafah al-islamiyah al-mafqudah. Kembalikan semula empire Islam yang telah hilang dengan melantik Amirul Mukminin, ketua bagi memimpin umat Islam. Maka nak menjayakan cita-cita besar itu memerlukan kepada umat Islam, kalau di negara mereka masih dijajah, tahrirul watan, membebaskan tanah air mereka daripada penjajahan. Kemudian islahil hukumah, membetulkan kerajaan supaya terlaksananya iqamat ad-daulah al-islamiyah, menegakkan sebuah negara Islam yang dipimpin oleh seorang pemimpin Islam yang meletakkan undang-undang perlembagaan dan juga memimpin negara itu dengan Islam. Dan nak melaksanakan perkara tersebut, Imam Hasan Al-Banna meletakkan strategi, antaranya ialah irsyad al-mujtama' al-islami. Mestilah ada satu gerak kerja usaha untuk memahamkan masyarakat, membimbing masyarakat untuk kembali kepada Islam yang syumul dan Islam yang berdaulat, dan memerlukan kepada pembinaan, pembentukan keluarga Islam dan juga takwin fardil muslim, membina kepribadian Islam. Proses ini dalam Maratibul A'mal, membina pribadi-pribadi untuk kembali kepada Islam, membentuk keluarga Islam, kemudian membina, memahamkan masyarakat dengan Islam, kemudian menegakkan negara Islam, seterusnya untuk mengembalikan semula kesatuan ummah di bawah kepimpinan khilafah Islam, seterusnya Islam menjadi kuasa yang berdaulat, membimbing manusia, adalah satu kerja yang cukup besar dan juga kerja yang sangat memerlukan kepada kesungguhan mujahadah jihad. Dan sudah pastinya kerja yang sebesar ini, agenda yang sebesar ini memerlukan kepada gerak kerja secara berjamaah. Masalahnya ialah pada hari ini umat Islam tidak ada pemimpin. Umat Islam ada di seluruh dunia, tetapi mereka tidak ada khalifah, tidak ada amir. Itulah yang menimbulkan perbincangan. Lahirnya gerakan-gerakan Islam selepas daripada kejatuhan khilafah. Lahirnya gerakan Islam Ikhwan Muslimin. Sebagai contoh di benua Arab, Jamaat Islami di benua India. Lahirnya PAS di Malaysia. Gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia lahir. Adakah gerakan Islam ini Jamaatul Muslimin? Kalau Jamaatul Muslimin, bolehkah Jamaah Muslim itu ada banyak? Sedangkan Jamaah Muslimin di zaman Nabi dan selepasnya itu hanya ada satu Jamaatul Muslimin dipimpin oleh seorang ketua. Maka bagi mereka yang berpendapat bahawa yang ada itu adalah Jamaah Muslimin, tapi ada banyak sebab apa? Kerana faktor umat Islam yang telah bertebaran di seluruh pelosok dunia, dan juga disebabkan daruri, susahnya untuk menjadikan satu jemaah dengan dipimpin oleh seorang sahaja dalam keadaan umat Islam, faktor geografi tadi, maka mereka beranggapan yang ada sekarang ini adalah Jamaah Muslimin. Cuma jamaah-jamaah Muslimin ini mestilah mereka berusaha ke arah untuk penyatuan di kemudiannya di bawah kepimpinan seorang ketua.
Dan pendapat yang kedua, yang ni di antaranya dipilih oleh Dr. Salah Sawi, dipilih oleh Syekh Hussein Muhsin Ali Jabir, bahawa yang ada hari ini Ikhwan, Jamaat Islami, PAS, ini bukan Jamaatul Muslimin. Tapi bagi mereka ini adalah Jama'atun Minal Muslimin, iaitu satu jamaah daripada kumpulan-kumpulan orang Islam yang mana dia duduk pada kedudukan wajib juga untuk umat Islam berintimak di peringkat lokaliti masing-masing. Kerana dia duduk pada muqaddimatul wujub, ataupun dalam usul fiqhnya ataupun dalam kaedah fiqhnya, ma lam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna perkara yang wajib tanpanya, maka perkara itu menjadi wajib. Yang disebut sebagai kaedah usul fiqh disebut muqaddimatul wujub, permulaan kepada perkara yang wajib. Yang ni yang kita biasa dengar kaedah ini, kan, ambil air sembahyang sunat, tapi kerana sembahyang itu wajib dan sembahyang hanya boleh dilakukan kalau kita ada wudu, maka mengambil air sembahyang menjadi wajib. Dan begitulah seterusnya. Cari air itu wajib, menggali perigi kalau perlu untuk mendapatkan air menjadi wajib, disebabkan oleh berwudu itu wajib untuk sembahyang. Maka jamaah muslimi itu, nak tegak jamaah muslim yang dibuat oleh Nabi SAW itu tadi wajib, sebab nak melaksanakan kewajipan-kewajipan agama yang banyak. Tetapi kerja ke arah itu, at-tariq ila jama'atil muslimin tadi, tak boleh dilakukan melainkan juga dengan secara berjamaah, berdasarkan Nabi SAW sendiri juga menggerakkan usaha-usaha secara berjamaah. Maka berintimak dan menggabungkan diri kita dengan jama'atun minal muslimin di dalam lokaliti masing-masing, dalam konteks di Malaysia atau dalam konteks di negara-negara yang lain, bersama dengan jamaah di lokaliti masing-masing itu, menjadi satu kewajipan yang wajib ke atas individu muslim, supaya dia memenuhi keperluan. Apa yang tidak sempurna perkara yang wajib tanpanya, maka perkara itu menjadi wajib. Tambah lagi dalam realiti hari ini, musuh-musuh Islam bersatu, musuh-musuh Islam semakin kuat, sementara umat Islam pula berpecah belah. Maka menjadikan lagilah keperluan dan daruri tuntutan kepada umat Islam untuk melakukan kerja secara bersistem, tersusun, secara teamwork, secara berjamaah, dengan menggabungkan diri dalam jamaah-jamaah Islam yang ada di lokaliti masing-masing, supaya mencapai cita-cita dan matlamat Islam tadi. Jadi itu sahaja untuk tajuk pengenalan Jamaatul Muslimin ini. Mudah-mudahan memberi kepahaman kepada kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.